jurusan Mikrobiologi 3. Objektif video ini adalah untuk membincangkan kepentingan tingkah laku etika dalam pengendalian sampel semasa wabak kolera yang berlaku di Kuching. Wabak ini disebabkan oleh bakteria Vibrio cholerae yang mencetuskan kebimbangan awam serta tekanan ke atas sistem kesihatan. Dalam kesekitaran kecemasan seperti ini, pematuhan kepada prinsip etika adalah amat penting bagi memastikan keselamatan, kerahasiaan, dan ketepatan keputusan makmal tidak terjejas. Etika bukan sahaja melibatkan tanggungjawab dan pesakit, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integriti sebagai ahli mikrobiologi perhubungan. Vibrio cholerae ialah bakteria gram negatif berbentuk koma yang menghasilkan toksin kolera. Ia tersebar melalui makanan atau air yang tercemar dengan najis pesakit. Gejala utama termasuk cairan beret berair yang keruh, dehidrasi, dan kelebihan melampau. Dalam makmal, pengumpulan sampel najis mesti dilakukan dengan protokol keselamatan ketat termasuk menggunakan PPE, iaitu peralatan pelindung diri, pelabelan yang betul, dan penghantaran segera ke makmal. Sampel perlu dikultur menggunakan media seperti TCBS agar dan disahkan dengan ujian biokimia atau PCR. Visualisasi animasi atau grafik bagi amalan makmal baik boleh membantu menjelaskan prosedur seperti teknik aseptik, pelabelan, dan penyimpanan warna yang sejuk untuk menjamin kebolehpercayaan keputusan diagnostik. Jika kita minum air yang tercemar dengan Vibrio cholerae, bakteria memasuki saluran penghadapan anda dan subunit B toksin mengikat terus kepada reseptor saluran usus subunit A. Toksin A bermula. Tidak balas kimia yang mencetuskan hypersecretion air dan elektrolit. Sebenarnya penyakit yang dijangkiti oleh kehilangan sebanyak 1 liter cecair kepada cecair sejam akibat kehilangan cecair kimia yang boleh menyebabkan tindak balas ekstrim ini, atau valium menyebabkan degupan jantung tidak teratur atau kegagalan buah pinggang. Dalam situasi sebenar wabak, pelanggaran etika boleh berlaku. Contohnya, pertama, penggagalan sampel yang salah seperti menukar atau tidak menamakan sampel dengan betul boleh menyebabkan diagnosis silap dan rawatan tidak tepat. Kedua, pendedahan data pesakit kepada rakan atau pihak tidak berkaitan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran kerahasiaan. Ketiga, penyimpanan sampel yang tidak betul seperti meninggalkannya pada suhu bilik melebihi tempoh dibenarkan boleh menjejaskan kecepatan ujian. Keempat, pada kes di mana gambar hasil ujian atau nama pesakit dikongsi di media sosial oleh kaki tangan makmal sebagai pengajaran umum. Ini adalah tindakan yang sangat tidak profesional dan boleh mencetuskan masalah undang-undang serta menjejaskan imej institusi kesihatan. Antara prinsip bioetika yang telah dilanggar termasuk prinsip kerahasiaan, tidak memudaratkan, dan keadilan. Menyebarkan maklumat pesakit tanpa izin melanggar hak asasi mereka. Kod etika profesional ialah yang digariskan oleh WHO dan garis panduan makmal KKM menekankan kepentingan kerahasiaan
ketepatan, dan integriti dalam bekerja. Prinsip ini harus dilaksanakan melalui latihan berkala, pemantauan SOP, dan penekanan terhadap tanggungjawab sosial dan profesional. Setiap ahli makna perlu menghayati bahawa tingkah laku mereka memberi kesan besar terhadap kepercayaan awam kepada institusi kesihatan. Jika saya berhadapan dengan dilema etika seperti ini, saya akan mengambil tindakan seperti melaporkan kepada penyelia secara profesional tanpa menuduh secara tidak. Saya juga akan menasihati rakan sekerja mengenai kepentingan mematuhi kerahsiaan dan mematuhi SOP. Tambahan pula, saya akan mencadangkan latihan semula atau sesi refreshment tentang etika dan piawaian makmal supaya kejadian sama tidak terulang. Sebagai pelajar mikrobiologi, membangunkan tabik etika harus bermula dengan kesedaran bahawa integriti dalam kerja bukan sahaja menjadi